Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azwan bin Abdurrani. Saya merupakan pelajar program persediaan ijazah sarjana muda perguruan. Saya belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Di IPG Kampus Perlis, saya mencuburi pengkhususan Bahasa Melayu Pendidikan Rendah. Inilah sedikit tentang diri saya pada waktu sekarang. Tahukah anda apakah topik yang akan diperbicarakan pada hari ini? Topik yang akan saya perbicarakan pada hari ini ialah tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Apakah yang akan diperbicarakan? Yang akan diperkatakan antaranya ialah pengenalan tokoh dan sumbangan pada Perang Merdeka, tokoh dan sumbangan pada Pasca Merdeka. Untuk pengetahuan anda semua, Perang Merdeka ialah zaman sebelumnya berlaku kemerdekaan. Manakala Pasca Merdeka ialah zaman selepas berlakunya kemerdekaan. Baiklah, kita pergi terlebih dahulu kepada pengenalan bagi topik ini. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di Malaysia. Usaha memartabatkan bahasa Melayu adalah penting untuk memastikan bahasa kita terus relevan dan berkuasa. Menetapkan identiti bahasa Melayu, menghasilkan banyak karya seni dan persiaran dalam bahasa Melayu, memastikan urusan rasmi negara dalam bahasa Melayu, memasukkan sekolah berbentuk vernakular, menyertai aktiviti antarabangsa berkaitan budaya dan bahasa, serta mengajarkan pertandingan dan anugerah sastra dengan lebih banyak dan berprestis adalah beberapa cara untuk memartabatkan bahasa Melayu. Tapi, topik kita pada hari ini ialah tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu. Kita pergi terlebih dahulu tokoh pada Perang Merdeka. Anda semua tahu tak siapa yang saya pilih untuk menjadi tokoh pada Perang Merdeka? Tokohnya ialah Raja Ali Haji. Anda semua boleh lihat di situ gambar beliau. Baiklah, kita akan pergi kepada biodata Raja Ali Haji. Raja Ali Haji bin Raja Ahmad dilahirkan dan dibesarkan di Pulau Penyengat di sebuah pulau kecil di Riau, yang ketika itu menjadi pusat kebudayaan Melayu dan pusat ilmu pengetahuan Islam di Kepulauan Melayu. Sebagai putera daripada golongan bangsawan Riau, beliau pernah menjawat berbagai jawatan penting dalam kerajaan Riau Johor. Seterusnya, Raja Ali Haji mempunyai pengetahuan yang luas tentang agama Islam dan ilmu pentadbiran. Pengetahuan agama yang mendalam diperolehnya daripada ulama-ulama setempat dan ulama-ulama luar negara. Beliau menjadi guru agama dan mengajar bahasa Arab. Selain itu, Raja Ali Haji juga terdidik dengan bidang lain dan telah menghasilkan karya dalam pelbagai bidang, iaitu agama, bahasa, sastra, sejarah dan undang-undang. Beliau turut menjadi guru agama yang mengajar tata bahasa, fiqh dan tasawuf. Dalam bidang bahasa, Raja Ali Haji telah menghasilkan dua buah karya yang amat penting
dalam perkembangan bahasa Melayu, iaitu Bustanul Katibin pada tahun 1857 dan Kitab Pengetahuan Bahasa pada tahun 1859. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada sumbangan yang diberikan oleh Raja Ali Haji dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau telah menghasilkan buku tata bahasa Melayu. Karyanya yang berjudul Bustanul Katibina Lis Subyanil Muta'alami yang diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Melayu sebagai kitab perkebunan juru tulis bagi kanak-kanak yang hendak menuntut belajar akan dia. Dan buku ini merupakan buku pelajaran ejaan dan tata bahasa. Naskah Bustanul Khatibin ini telah dihasilkan dalam bentuk cak batu pada 20 Syakban 1273 Hijrah bersamaan dengan 15 April 1857 di Pulau Penyengat. Buku ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama ialah penulisan tentang bahasa Melayu, sementara bahagian kedua menguraikan tata bahasa Arab. Pada umumnya, buku ini merupakan tentang cara menulis huruf Arab dalam bahasa Melayu dengan beberapa penyesuaian istilah bahasa Arab. Penulis berusaha menyesuaikan dan menerapkan sistem tata bahasa Arab ke dalam struktur ayat bahasa Melayu. Seterusnya, kita pergi kepada karyanya yang kedua, iaitu Kitab Pengetahuan Bahasa Melayu. Kitab Pengetahuan Bahasa Melayu yang tebalnya kira-kira 550 halaman yang disusun pada tahun 1858 dan dicetak di Singapura pada tahun 1992. Karya ini merupakan sebuah kamus, tetapi bukan seperti kamus zaman sekarang. Lebih tepat lagi, buku ini merupakan sejenis ensiklopedia yang mengandungi pengetahuan umum, pendapat, dan pandangan pengarangnya tentang perkataan. Pengarang menyusun entry dengan tidak menurut susunan abjad, sebaliknya menurut caranya tersendiri. Buku ini tidak lengkap dan berakhir setakat huruf ca sahaja. Sebanyak 30 halaman yang mengandungi huraian tentang bahasa Arab yang diterapkan oleh pengarang ke dalam bahasa Melayu. Walaupun terdapat beberapa kelemahan, terutamanya apabila ditinjau dari kacamata kini, buku ini tetap penting dan merupakan usaha pertama orang Melayu dalam penyusunan kamus. Melalui kedua buah karya itu, Raja Ali Haji telah memulakan proses membina dan menjadikan bahasa Melayu Riau bahasa yang kukuh dan berupaya sebagai alat pengungkapan ilmu pengetahuan. Raja Ali Haji memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan persuratan di Kepulauan Melayu. Baiklah, kita akan pergi kepada contoh karya yang telah dihasilkan oleh Raja Ali Haji. Karya yang dihasilkan oleh Raja Ali Haji ialah Gurindam 12. Anda semua boleh lihat isi kandungannya.
Nampak menarik bukan? Baiklah, kita akan pergi kepada topik yang kedua, iaitu tokoh yang memertabatkan bahasa Melayu pada pasca merdeka. Anda tahu tak siapa tokoh pada pasca merdeka? Mari saya tunjukkan. Inilah tokoh yang memertabatkan bahasa Melayu pada pasca merdeka. Tokoh tersebut ialah Nik Safiah Karim. Untuk mengenalnya lebih lanjut lagi, kita pergi kepada biodata beliau. Profesor Emeritus Dr. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Beliau dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kampung Banggul, Kota Baru, Kelantan. Dalam bidang akademik, beliau telah menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baru yang sekarang dikenali sebagai Sekolah Rendah Zainab. Beliau telah melanjutkan pelajaran ke Maktab Perempuan Melayu Jalan Damansara Kuala Lumpur, kini dikenali sebagai Kolej Tunku Kerusiah Seremban. Setelah itu, beliau telah melanjutkan pelajaran di St. Francis Institution Melaka sehingga lulus IELTS School Certificate pada tahun 1959. Pada tahun 1965, beliau memperoleh ijazah sarjana muda perguruan dengan kepujian dalam bidang linguistik dari Universiti Malaya. Seterusnya, pada tahun 1975, beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang linguistik dari Ohio University Amerika Syarikat. Seterusnya, Profesor Emeritus Dr. Datuk Dr. Nik Safiah Karim merupakan antara tokoh dan cendekiawan tanah air yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Dedikasi beliau yang tidak boleh dinafikan menjadikannya disegani ramai yang menjadi idola kepada anak-anak muda di institusi pengajian tinggi yang mengikuti bidang linguistik dan sastera. Namun selain perjuangan linguistik ini, beliau juga gigih memperjuangkan kedudukan serta kebajikan kaum wanita tanah air. Seterusnya kita akan pergi kepada sumbangan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu pada zaman pasca merdeka. Antara sumbangan beliau dapat dilihat dari jawatan yang beliau sandang. Antaranya, beliau mendapat Dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial sebanyak 2 kali, iaitu di antara 1982 hingga 1983 dan 1992 hingga 1994. Ketua Jabatan Pengajian Melayu dari tahun 1984 sehingga 1986 dan pengarah pertama Akademik Pengajian Melayu dari tahun 1990 hingga 1992.
Sementara di antara tahun 1989 hingga 1990, beliau telah dipinjamkan ke Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai timbalan ketua pengarah. Di sini beliau terus menabur bakti dalam perjuangan mengukuhkan bahasa Melayu bukan sahaja di tanah air tetapi juga di seluruh dunia. Ini dapat dilihat dari pelantikan beliau selama 14 tahun dalam lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka dan ahli jawatan kuasa tetap bahasa Melayu JKTBM yang mewakili Malaysia di pertemuan Majlis Bahasa Melayu Brunei Darussalam Indonesia dan Malaysia MABBIM. Selain itu, beliau merupakan ahli jemputan dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM. Seterusnya, sumbangan dalam bidang bahasa juga diiktiraf dengan anugerah Tokoh Ilmuwan Bahasa dan Pingat Emas Tun Fatimah pada tahun 2001. Beliau juga diiktirafkan oleh pihak universiti dengan menganugerahkan ijazah kehormatan Doktor Perseratan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2003. Selain itu, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim juga telah banyak menyumbang dalam bentuk penulisan dan penyertaan dalam persidangan sama ada mengenai isu wanita maupun isu bahasa. Beliau telah menghasilkan beberapa buah buku tentang pengajian wanita dan pada masa kini menjadi pensyarah sambilan di rancangan pengajian gender di Universiti Malaya. Sejak kebelakangan ini, beliau telah berganding bahu bersama Dr. Rokiah Talib dalam penulisan biografi wanita tanah air. Tindakan ini amat bermakna kerana merupakan satu inisiatif wanita menulis mengenai sumbangan wanita. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada pemikiran beliau untuk memartabatkan bahasa Melayu. Beliau telah menghasilkan belasan buah buku dan ratusan makalah mengenai isu bahasa. Antara buku yang terkenal ialah Tata Bahasa Dewan yang ditulis bersama 3 orang ahli bahasa yang lain. Bahasa Malaysia, Sintek, beberapa persoalan sosial-linguistik bahasa Melayu dan Malay Grammar for Academy of Professional. Rahsia Kecemerlangan. Kita pergi kepada pemikirannya yang seterusnya. Bahasa Melayu tinggi menurut Nik Safia Karim ialah bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan konsep dan pemikiran teknikal serta berfungsi sebagai sarana budaya tinggi. Ada 2 perkara utama untuk memastikan penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu tinggi, iaitu keintelektualan bahasa dan kesempurnaan bahasa. Pemikirannya yang seterusnya. Menurut Nik Safia Karim 2008, morfologi ialah kajian tentang pembentukan kata
struktur kata dan pergolongan kata. Selain itu, pemikirannya ialah menurut Miss Syafiah Karim 1993, teori transformasi generatif mengandaikan adanya dua peringkat struktur ayat, iaitu peringkat struktur dalaman dan peringkat struktur permukaan. Kedua-duanya peringkat struktur ini diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tata bahasa. Pemikiran seterusnya ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Ni Syafiah Karim merupakan seorang tokoh bahasa Melayu yang mempunyai pemikiran yang konsisten dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang mempunyai kedudukan yang paling penting dalam memperkukuhkan identiti bahasa, identiti bangsa dan negara. Menurut beliau, bahasa Melayu perlu diperkukuhkan melalui pendidikan dan penggunaannya dalam bidang teknikal dan sains. Beliau juga menekankan bahawa menjadi orang Melayu tidak bermakna seorang itu tidak perlu mempelajari bahasa Melayu. Kesimpulan yang dapat dilihat ialah sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita perlulah menghargai sumbangan yang diberikan oleh tokoh-tokoh bahasa dalam memartabatkan bahasa Melayu. Selain itu, kita perlu menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Hal ini menyebabkan bahasa Melayu dapat dipertahankan untuk generasi yang akan datang. Inilah rujukan semasa saya melakukan kajian tentang tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.